Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu berharap semua murid dalam keadaan sihat wal afiat. Baik, salam perkenalan dari saya, Cikgu Azhar bin Sa'ari. Saya akan mengajar mata pelajaran sains tahun 4 bagi kelas 4 UM dan 4 UIA. Untuk keperluan dan persediaan bagi mata pelajaran sains, saya perlukan satu buku nota yang lengkap dengan butiran nama, darjah, perkara, nama guru, lengkapkan butiran di hadapan, dan juga untuk penulisan nota nanti pastikan ada tarikh, tajuk yang bergaris, tarikh yang bergaris, dan tulis dengan kemas. Kemudian keperluan yang seterusnya ialah alat tulis. Pastikan kamu ada semua peralatan menulis, pensel, pembaris, pemadam. Ini keperluan untuk seorang pelajar. Mesti ada, wajib ada. Dan juga buku teks sains untuk pembelajaran dan pengajaran. Oleh saya memang rujuk kepada buku sains tahun 4. Memang kita belum dapat buku teks untuk edaran tahun 2021 ni, tapi mohon kerjasama dan jasa baik ibu dan ayah untuk dapatkan secara muat turun di internet. Adakah kamu sudah bersedia untuk pengajaran dan pembelajaran pada hari ini? Bagus. Saya boleh teruskan. Baik. Untuk sains tahun 4 pada hari ini kita akan mula dengan tajuk kemahiran saintifik. Kita akan lihat kemahiran proses sains. Baik, apa itu kemahiran proses sains? Dalam kehidupan kita sebenarnya secara tak langsung kita telah menjalankan banyak kemahiran proses sains. Secara tak langsung kita tak sedar. Jadi hari ini kita akan belajar 12 kemahiran proses sains. Yang pertama, memerhati. Kedua, mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, membuat inference. 5. Meramal. 6. Berkomunikasi. 7. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. 8. Mentafsir data. 9. Mendefinisi secara operasi. 10. Mengawal pemboleh ubah. 11. Membuat hipotesis. Dan yang terakhir, mengeksperimen. Baik, rujuk buku teks sains muka surat 2 dan 3. Kita lihat dua orang sahabat kita ni. 3. Apakah kemahiran proses sains yang telah digunakan oleh mereka? Nampak tak ni? Perhatikan. Sampah sarap, banyak, bau. Mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah-sampah tersebut. Jadi cadangannya ialah mereka kata asingkan sampah ini ikut jenis-jenisnya. Asingkan. Kumpulkan ikut kaca dengan kaca, kertas dengan kertas, tin aluminium dengan tin aluminium,
botol plastik dengan botol plastik. So plastik, tin, kaca, kertas diasingkan. Sebenarnya barang-barangan ini boleh dijual. Jadi bila mereka jual, mereka timbang. Timbangan tadi ditukar kepada jumlah duit yang dibeli oleh syarikat yang datang untuk melupuskan sampah-sampah ni lah. Dan sampah-sampah yang tak boleh dijual, yang mereput ditanam. Okey, tengok. Kenapa perlu tanam? Supaya bau dia hilang. Kemudian sampah-sampah yang mereput ni pun dia bau penyakit. Sebab banyak serangga-serangga yang bawa penyakit ataupun haiwan-haiwan yang bawa penyakit yang boleh menyebabkan kita jatuh sakit. Apa contohnya? Tikus, kemudian nyamuk, lalat, tu semua serangga dan haiwan yang boleh bawa penyakit kepada kita. Bila dah bersih, barulah okey kan. Kawasan ni pun dah cantik, bersih, tak ada bau-bau lagi. So, apa yang pelajar-pelajar ini buat tadi, kalau kamu perhatikan, ada beberapa kemahiran proses sains yang telah berlaku di sini. Apa dia? Betul. Yang pertama, memerhati. So, kita gunakan anggota mata kita, hidung kita, kemudian deria-deria dengan kulit kita, untuk memerhati. Maksud saya kulit ni kita boleh rasa sakit. Itu pun antara proses pemerhatian juga. Dan telinga boleh mendengar. Kemudian kalau lidah boleh merasa, itu pun adalah proses memerhati. Memerhati bukan dengan mata saja. Jadi memerhati pun kita guna semua deria kita. Tapi untuk ini, kalau kita lihat memerhati di sini, dia kata bau busuk. Jadi deria hidung dan juga dia melihat dengan mata lah. Jadi memerhati adalah kemahiran proses yang pertama yang di sini. Kemudian kita lihat lagi, asingkan, kumpulkan, ikut ciri-ciri tertentu barang tadi adalah proses kemahiran sains yang kedua, iaitu mengelas. Bila timbang, buat timbangan tadi, kita tahu berapa jumlah wang yang kita dapat. Mana di sini kita telah membuat kemahiran proses sains yang ketiga, iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Maksudnya ukur ni dia menggunakan alat timbangan lah. Dan juga kadang dia bilang 1, 2, 3, 4. Itu pun mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran proses sains yang keempat ialah membuat inferen. Lihat kawan kamu ni, dia tanya kenapa nak kena tanam, kan? Kalau kita biarkan, alasan dia kata kalau dia tanam, bau pun akan hilang. Itu maksudnya memberi inferen. Dia memberikan sebab. Membuat inferen maksudnya dia memberikan sebab kenapa perlakuan tu dibuat ataupun kenapa terjadi macam tu. Okey. Yang kelima, membuat ramalan. Kawan awak ni diramal, timbangan banyak ni akan dapat perolehan duit bila dijual lebih kurang harga dia, jumlah jualan dia tu kata RM8. Itu ramalan. Betul tak betul? Bila timbang, tahu jumlah sebenar timbangan, kita darabkanlah dengan jumlah sekilogram lah, yang kata dalam kilo. Tak apa. Jadi saya nak tunjuk di sini dia meramal. Kita kadang-kadang kita lihat hari kita, persekitaran kita lah. Kalau kita rasa kalau hari nak hujan, kita boleh tahu tak? Boleh ramal tak?
hari nak hujan. Macam mana boleh rasanya hari nak hujan? Keadaan awan tu macam mana? Adakah keadaan awan tu berwarna biru ataupun keadaan dia bagaimana? Okey, jadi nampak awan gelap, hitam, kan? Jadi kamu kata, oh nak hujan ni, itu ramalan. Tapi kadang-kadang, walaupun awan tu dah nampak hitam, ya, tak turun hujan. Jadi ramalan kamu salah lah, betul? Okey, kita terus kepada kemahiran prosesan yang keenam, maksudnya berkomunikasi. Jadi kita lihat daripada awal tadi, ya, berkomunikasi, ada komunikasi, maknanya ada perbincangan di sini, ya. Perbincangan di antara ni, apa nak buat, lepas ni nak buat apa, lepas tu apa. Jadi ada perbincangan di antara rakan-rakan kamu ni, ya. Dan di sini saja sudah ada 6 kemahiran proses sains yang terlibat. Kita tengok prosesan yang seterusnya. Okey, rujuk buku teks muka surat 6. Baik, kita lihat ni ialah perhubungan ruang dan masa. Ya, apa itu menggunakan perhubungan ruang dan masa? Ya, kamu baca kat dalam ni, ya. Perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Contohnya macam aiskrim ni. Ya, bila kita biarkan selepas 10 minit, apa berlaku? Bentuk dia. Nampak tak bentuk dia? Saiz dia, isi padu dia, berat dia. Adakah sama seperti sebelum 10 minit yang tadi ataupun bagaimana? Dan lepas 20 minit macam mana pula? Adakah masih sama? Itulah dia kemahiran proses sains yang seterusnya, yang ketujuh, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Samalah macam kamu sekarang ni, 2021. Kamu usia berapa tahun? 10 tahun. Jadi bila lagi 10 tahun, adakah kamu punya saiz ataupun berat kamu, bentuk kamu masih sama, kan? Mungkin masa tu dah menyerupai macam abang-abang kamu, kakak-kakak kamu, kan? Jadi itulah kemahiran proses sains yang seterusnya, antara contohlah, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Baik, yang seterusnya, lihat muka surat 8 dan 9. Ya, kemahiran proses sains yang seterusnya. Yang sini kita nampak apa ni? Mentafsir data, ya. Kawan kamu ni buat uji kaji sikit, tentang tempat makan burung. Okey, tempat makan burung A ni. Tempat makan burung B yang tergantung ni. Tempat makan burung C ni yang ini. Jadi setiap hari mereka lihat. A ni 4 ekor hari pertama, B 2, C 3. Jadi lihat di sini, semakin hari, di akhirnya dia bilang jumlah paling tinggi adalah tempat makan di A. Selepas hari ke-5, ini yang paling tinggi, sebanyak 33. Paling sedikit yang mana? B ke C? Ya, B yang paling sedikit. Yang paling tinggi 33. Agak-agaknya, kenapa? Itu pun adalah satu ramalan, kan? Kenapa banyak? Tapi yang tadi ialah inference lah, memberi sebab. Kenapa banyak? Kalau kata yang dekat A ni banyak agaknya sebab banyak makanan ataupun dia ada tempat untuk berteduh. Jadi kalaulah kata kita tadi kemahiran proses sains meramal, kan, kalau saya cabut ni tempat berteduh dia, agak-agak ada burung datang ke tak? Itu ramalan lah. Tapi yang ini mentafsir data. So mentafsir data ni, kita akan lihat daripada
semua data-data yang telah diletakkan dalam jadual ataupun dalam carta, carta palang, carta pai, okey, dalam pengelasan, okey. Ini kita tafsir data. Macam kamu beli makanan, dalam sebelum kamu makan tu, makanan tu kamu kena buka pembungkus ni kan. So pada pembungkus itu ada banyak data di situ. Contohnya apakah nama makanan yang kamu beli tu kan. Berapa dia punya berat dia, jisim dia, apa dia punya bahan-bahan untuk kita buat makanan tu, semua ada. Jadi kalau kamu beli makanan yang kosong, tak tahu, tak ada label, tak ada tarikh luput, tak tahu apa halal ke tidak, adakah kamu nak makan? Jadi data-data yang ada ni semua ada, boleh ditafsir. So tak kisahlah warna, ataupun paling panjang, paling tinggi, paling rendah ni. Di sini memberikan tafsiran data yang berbeza. Okey. Kita terus kepada kemahiran proses yang ke-9. Yang ini. Okey. Ada 3 eksperimen, letak air dalam dia. Kemudian kita letakkan bahan-bahan tertentu pada ketiga-tiga ni. Dan kita bagi masa, selepas beberapa masa, akan ada perbezaan di antara paras air di antara tiga-tiga bikar ni. Jadi ini kemahiran proses sains yang ke-9, iaitu mendefinisi secara operasi. So di sini macam cikgu ni cakap, definisi secara operasi keupayaan bahan serap air ialah isi padu air yang tinggal dalam bikar ni. Faham tak faham? Okey. Jadi macam ni lah. So kalau kita kata dia contoh ni, operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi adalah dilihat kepada jumlah air yang paling sikit lah kan. Jadi kalau kita tengok di antara ketiga-tiga bikar ni, yang mana paling sikit, maksudnya bahan ini paling banyak serap air. Betul? Kalau air ni paling banyak lagi, maknanya bahan ini tidak serap air. Agak-agak bahan apa yang serap air? Kamu mandi, kamu selalu lap air pakai apa? Kertas? Plastik? Tak, kamu pakai tuala kan. Tuala tu daripada kapas kan. Bahan kapas, kain tu, dia serap air. Baju kamu pun, kamu punya baju tu pun kebanyakannya diperbuat daripada kapas yang serap air. Sebab kita kena ada baju yang serap peluh. Kemudian dia berangin. Cuba kita pakai baju hujan. Hujan memanglah kita tak menembusi baju hujan kan. Dan juga kalau pakai lama-lama sesuai tak? Tak sesuai. Berpeluh-peluh kita. Panas kan. Jadi tak sesuai untuk kita pakai pakaian tu. Jadi inilah dia. Yang seterusnya ialah mendefinisi secara operasi. Bilangan air yang sedikit ni menunjukkan bahan ini paling bagus untuk menyerap air. Baik. Kemahiran proses sains yang seterusnya, kita lihat ni, eksperimen yang dijalankan ni ialah berkaitan tentang pemboleh ubah. Okey, kita tanam pokok, ada pokok yang kita letak dekat dengan cahaya matahari, ada pokok yang kita biar dalam almari. Bila selepas sebulan kita keluarkan, kita lihat, pokok yang
dibiarkan di tepi tingkap tinggi. Kenapa pokok yang simpan dalam almari dia rendah? Jadi ni kerana tak mendapat cahaya matahari ni. Okey, sumbernya. Okey. Kalau kita siram pula pokok yang pertama ni dengan air yang sedikit berbanding pokok yang kedua dengan air yang banyak. Selepas beberapa bulan kita tengok siapa yang pokok mana yang paling subur. Nak tahu subur tak subur tu kita lihatlah ketinggian dia ke, kita lihat dari segi bilangan daun dia ke. Kemudian ni kualiti tanah. Pokok sebab dia perlukan tanah yang subur. Kalau tanah tak subur, pokok kita tak mengeluarkan hasil, tak ada bunga, tak berbuah, daun dia pun kuning. Jadi ada beberapa pemboleh ubah yang digunakan mereka dalam ni. Pemboleh ubah maksudnya macam di sini kes yang pertama ni, pemboleh ubah dia apa? Kalau kita kata yang ni cahaya kan. Jadi kalau pokok ni kena cahaya, maksudnya dia akan menjadi tinggi, subur, bilangan daun pun banyak. Kalau kurang cahaya, bilangan daun dia makin sedikit ataupun ketinggian dia pun berkurang. Okey. Sama juga yang ini. Ini pemboleh ubah dia apa? Kuantiti air. Kuantiti air maksudnya kalau kurang air maka kuranglah subur. Kalau berlebih air jadi suburlah. Tapi pokok tak boleh kita siram terlalu banyak air juga nanti dia jadi akar dia jadi mati juga, rosak. Baik. Yang seterusnya yang ini kuantiti tanah. Kalau jenis tanah ni kita kata jenis tanah yang baik, maka pokok tu akan subur. Kalau jenis tanah tak berapa elok dan kuantiti pun sikit. Kuantiti ni maksudnya tanah yang kita tanam dalam pasu tu pasu besar tapi tanahnya sikit. Jadi pokok ni tak dapat tumbuh dengan subur. Macam kamulah kan, katalah ibu ayah kamu tak bagi makan. Macam mana? Takkanlah ibu ayah tak bagi makan kan. Contohlah macam kalau kita puasa kan, rasanya kita kurang makan, kurus. Sebab apa? Kurang makan. Bila lepas hari raya makan berlebihan jadi obesiti. Lepas tu makan tak habis-habis. Okey. Jadi kita lihat di sini ada pemboleh ubah ni, ada 3 lah pemboleh ubah yang dimanipulasi, kemudian pemboleh ubah yang malar dan pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu hasil eksperimen yang kita buat. Tak apalah, ini kemahiran proses sains ni saya bagi penerangan. Nanti sepanjang kita belajar sains nanti kita akan lihat banyak kemahiran proses sains yang akan kita pelajari lagi. Ini sebagai pendedahan. Kemahiran proses sains yang ke-11 adalah membuat hipotesis. Membuat hipotesis ni macam mana? Maksudnya kita buat pernyataan umum tentang apa yang diuji dalam satu penyiasatan. Okey. Macam ni lah. Semakin dia kata bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Kemahiran proses sains yang ke-11 adalah membuat hipotesis. Buat hipotesis macam ni lah. Dalam kes ni, bila kita bilangan aduk boleh mengurangkan masa untuk gula melarut dengan sempurna atau tidak. Jadi bila selepas mereka buat, mereka dapat hasilnya ialah mereka dapat semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut dengan sempurna. Itulah hipotesis.
Dan yang terakhir ialah mengeksperimen. Jadi kalau kita lihat kemahiran proses sains ni, daripada yang paling mudah sampailah kemahiran proses sains yang ke-12 ni yang paling susah lah. Maksudnya paling rumit, paling banyak lagi kerjanya. Tapi untuk mengeksperimen ni, kita mula dengan merancang, rujuk muka surat 16, 17, 18 dan 19. Kita rancang eksperimen, kemudian kita uji hipotesis, kita kumpul, kita tafsirkan data, macam tadi kita kan yang kita belajar tadi, dalam bentuk jadual ke, dalam bentuk graf ke, kemudian kita buat kesimpulan dan akhirnya kita buat penulisan. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak tulis satu laporan eksperimen. Mesti ada tajuk, ada tujuan, hipotesis, pemboleh ubah dia. Tadi kita dah belajar kan, kemahiran proses sains yang ke-12 tadi ialah mengawal pemboleh ubah kan, ada 3. Jadi yang kemahiran proses sains yang ke-12 ni ialah gabungan yang tadilah, yang awal-awal tadi. Dalam kita membuat eksperimen ni, kita akan membuat semua kemahiran proses sains yang sebelum tadi. Baiklah. Jadi secara kesimpulannya ada 12 kemahiran proses sains yang kita belajar pada hari ini. Okey. Iaitu yang pertama tadi apa ni? Bagus. Yang kedua, mengelas. Ya, pandai. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Yang keempat, membuat inferen. Yang kelima, bagus, meramal. Yang keenam, berkomunikasi. Yang ketujuh, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Yang 8, mentafsir data. Ke-9, mendefinasi secara operasi. Yang ke-10, mengawal pemboleh ubah. Ke-11, membuat hipotesis. Dan yang akhir sekali, mengeksperimen. Baik, itulah dia 12 kemahiran proses sains yang kita belajar hari ini. Sampai berjumpa lagi. Nanti siapkan tugasan yang cikgu akan beri. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Jadi semaklah buku teks. Kita dah habiskan untuk tajuk yang ini. InsyaAllah kemahiran proses sains ni sebenarnya kita akan belajar pada tajuk-tajuk yang seterusnya nanti. Ini hanyalah sebagai permulaan untuk menerangkan bahawa apa yang kita belajar ni mesti ada kemahiran-kemahiran tertentulah. Okey, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat membuat tugasan.